Kita tak boleh nak nampak kata kalau ramai abang kata tadi aku nampak lembu mai ni. Waktu nak mai surau nampak lembu tengok. Lembu tu tak ambil ruang. Ke mana? Hai, hang lembu apa tak ambil ruang ni? Nak lembu yang kita dah tajirim lah. Kita nak hukum kata apa? Mustahil. Mesti kata tak boleh terima terus. Tak boleh terima. Gena lembu ada tak ambil ruang. Padahal lembu tu jirim. Dia bukan Tuhan. Tak ambil ruang. Kita fikir tak lepas pi kono ni. Lah. Sungguh kan? Jom aku nak pergi tengok juga. Kawan tu tak hang tu dia. Hang pun lembu. Tak erti. Tak erti. Aku nak test sajalah. Kita pula kenal lah. Aku nak test hang lah. Dia hang pergi percaya pula hang lebih kurang lembu ada lah. Apa yang tu? Jadi dia pergi percaya benda mustahil. Mana boleh. Tak cerdik lah orang kata. Mustahil lah dia ambil. Dia tak ambil ruang. Mustahil tu. Tak nampak. Kata pengarang kitab kita, dan erti wajib pada akal itu barang yang tiada tasawur pada akal ketiadaannya barang, seperti mengambil lapang bagi jirim. Jadi kita dah masuk perbincangan hukum akal. Yang mana perbincangan hukum akal ni wajib atas kita ni kena tahulah tentang hukum akal. Wajib tu wajib aridi yang panggil, ataupun wajib wasail. Wajib wasail. Wajib sebagai wasilah, sebagai tangga untuk kita ni mengenal Allah Ta'ala. Ulama letak kaedah kata apa? Lil wasail hukmul maqasid. Bagi wasilah, bagi tangga, hukum dia sama dengan maksud. Maksud kita ialah mengenal Allah. Kita nak kenal Allah. Tangga untuk kita kenal Allah Ta'ala tu iaitulah mengetahui hukum akal. Kalau macam tu, tangga dia tu tahu hukum akal tu, dia ikut hukum mengenal Allah lah. Mengenal Allah ni hukum dia apa dia? Wajib. Kalau gitu, tangga dia pun jadi wajib juga, ikut bagi maksud, ikut bagi tujuan kita. Tujuan tu. Jadi bila tujuan tu wajib, jalan nak pi ke tujuan tu wajiblah. Ma la yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Perkara ataupun barang yang tidak boleh sempurna kewajipan, tak boleh sempurna kewajipan melainkan dengan dia, maka perkara tu dia jadi wajib juga. Kita tak boleh nak sempurna kewajipan mengenal Allah melainkan kena tahu hukum akal. Kalau begitu, hukum akal tu jadi wajib. Tu orang panggil wajib wasilah. Sebab tu sebelum ni kita dah mengaji dah. Mengenal Allah ni maksud dia kita mengaku hukum sifat Allah. Mengaku hukum. Hukum apa kat situ? Hukum akal lah. Jadi bila mengenal Allah ni nak kena mengaku hukum sifat dia, maka kita kena tahu hukum tu lagu mana. Gitu. Jadi benda sebelum kita masuk bincang hukum akal lah, dia kalau ada whiteboard dia senang sikit. Boleh duduk centang-centang ni. Dia dah tak ada, kena buat whiteboard sendiri dalam kepala ni.
Jadi kena buat peta sendiri dalam kepala. Jadi sebelum masuk perbincangan hukum akal, kita kena tahu dulu hukum tu apa dia, hakim tu apa dia, mahkum alaih tu apa dia. Jadi bila sebut hukum ni maksud dia keputusan. Tu cara mudah lah. Keputusan. Kalau Tok Guru Haji Saleh kata undang-undang lah. Begitu. Lebih undang-undang, dia lebih kepada hukum syarak tu lah. Undang-undang yang dibangsakan kepada syarak. Hukum-hukum ni keputusan. Lepas tu mahkum alaih. Mahkum alaih tu apa dia? Benda yang kena hukum. Tu orang panggil mahkum alaih. Benda yang kena hukum. Yang ketiga, hakim. Hakim. Hakim ni maksud dia yang menghukum. Tu hakim yang buat kelak hukum. Ni Tok Hakim tu, dia kerja duk buat kelak hukum lah. Duk kerja buat kelak keputusan. Jadi hakim ni orang yang buat keluar keputusan tu, nama dia hakim. Keputusan tu lah orang panggil hukum. Benda yang kena hukum tu nama dia mahkum alaih. Benda yang dihukum atasnya. Boleh nampak lah. Tu cara kita pecah siap dulu. Jadi benda hukum akal ni, patah balik pergi kat hukum. Jadi akal kita ni, manusia ni, bila kita fikir dengan akal kita ni, kita hanya boleh buat 3 keputusan saja. 3 saja keputusan. Dia tak lari pada ni lah. Hak duk takat duk fikir ni 3 benda, 3 keputusan, 3 hukum saja. Yang pertama dia sungguh. Sungguh kalau Arab dia panggil wujub. Wujub. Wujub tu hukum tu. Sungguh. Arab kata wujub. Wujub ni kita kata sungguh. Sungguh tu sampai tahap mana? Sampai tak boleh nak kata dak dah. Sungguh sampai tahap tu. Mana Allah ada. Nak kata apa Allah ada ni? Sungguh. Sungguh sampai tahap mana tu? Tak boleh kata dak dah. Kau boleh kata dak dah? Tak boleh dah. Nak ada Allah tu nak kata dak tak boleh terus. Tu sungguh sampai tahap tu. Tarik kemas sungguh kot sungguh tu. Tarik cekang sungguh kot sungguh tu. Habis. Yang kedua, akal kita ni bila kita fikir ni, dia akan keluar keputusan kata dak ataupun tidak. Lawan bagi sungguh tadi. Lawan bagi sungguh maksudnya dak ataupun tidak. Kalau bahasa kampung kata dak lah. Kampung orang kita kata dak lah. KL kot kata tidak. Tidak. Belah kita ni dak. Dak tu sampai tahap mana? Tak boleh kata sungguh dah. Dak ambil tahu tu. Tak boleh kata sungguh dah. Nak kata apa? Tuhan ni tak ada. Dak. Nak dak. Akal fikir mai kata dak ah. Tuhan tak ada. Dak ah. Dak sampai tahap mana? Tak boleh kata sungguh. Tak ada Tuhan tak boleh kata sungguh lah. Sampai tahap tu. Boleh nampak lah. Jadi dia tarik kemah kot dak tu, dia tarik cekang sungguh. Sampai tak boleh nak kena lah. Tu. Yang ketiga dia, akal kita ni fikir kata boleh ataupun padan patut. Hak dak tadi Arab kata istihalah. Hak dak tadi istihalah. Hak sungguh tadi wujub, istihalah. Yang ketiga, hak ni boleh ataupun padan patut. Boleh. Boleh ni kita nak kata sungguh pun boleh. Nak kata dak pun boleh belakang. Ni boleh. Dia boleh belakang. Jadi boleh ni Arab kata jawaz. Jawazun. Jadi contohnya ni nak kata apa ni? Kereta tu bergerak. Aku nampak kereta tadi, kereta bergerak. Nak kata apa? Boleh.
Boleh bergerak. Kalau tak bergerak pun boleh. Dia boleh belakang. Jadi hak harus ni ataupun orang panggil jawaz ni, bahasa kita kata haruslah, harus boleh ni, hak boleh ni boleh belakang. Nak kata gerak boleh, tak gerak pun kita boleh terima, tak ada masalah apa, tak lawan akal apa. Tu 3 benda tu je. 3 hukum ni. Kalau akal kita nak hukum, dia keluar waktu tu. Kadang-kadang nampak kok sungguh sampai tak boleh kata tak. Kadang nampak kok tidak tu sampai tak boleh kata sungguh. Kadang nampak kok mana? Kadang nampak kok boleh. Boleh sungguh, boleh tak. Tu. Orang terbang. Kita nak kata orang terbang. Nampak orang duk terbang. Pimai. Nak kata apa? Kan nak hukum kata sungguh. Sungguh tak boleh kata dak dah. Kalau gitu kena pakat terbang lah kau. Nak kata dak tak boleh kata sungguh terus. Tak boleh kata sungguh terus. Tak boleh kata sungguh terus. Maksud dia orang memang tak boleh terbang langsung lah. Kalau gitu memang tak ada jalan nak buat boleh bagi dia terbang. Tuhan boleh tak buat bagi orang tu terbang? Boleh buat, Dah kata tak boleh, kata dak pakai tak boleh sungguh dak. Jadi tak nampak juga kot dak, sebab Tuhan boleh buat bagi terbang juga. Lepas tu nak tak kot mana? Letak kot boleh. Boleh jadi dia terbang, boleh jadi dia tak terbang. Nampak? Boleh berlaku. Tu faham lah. Hak tu orang panggil hukum. Hukum. Lepas tu yang kedua orang panggil mahkum alaih. Mahkum alaih. Mahkum alaih ni apa? Benda kena hukum. Okey. Benda tu kalau kena hukum dengan sungguh, dengan wujud tadi ni. Sungguh hak wujud tu lah, Arab kata wujud tu. Benda tu kalau kena hukum dengan sungguh, benda tu nama dia wajib. Wajib. Benda kalau kena hukum dengan sungguh nama wajib. Wajib tu mahkum alaih, bukan hukum. Faham tak? Mahkum alaih, benda yang kena hukum. Kena hukum dengan apa? Kena hukum dengan wujud. Okey. Ada Allah nak hukum kata apa? Hukum kata sungguh, wujud sungguh. Kalau gitu ada Allah ni benda yang kena hukum dengan wujud. Kalau gitu ada Allah, nama dia wajib. Wajib. Senang lah. Kan payah orang. Boleh tahan jugalah. 3 ya hukum kan. Bukan banyak, bukan macam hukum syarak sampai 5. Duk ngaji usul fiqh ni, semalam Ustaz Jinah ajak untuk usul fiqh. Tu duk bahas hukum syarak lah. Banyak tu. Kita mengaji hukum akal ni tak banyak, sikit lah. Cuma kena guna akal sikit. Dah nama pun hukum akal, tak guna akal, habis ya. Jadi kalau benda yang kena hukum dengan wujud, nama dia wajib. Kalau benda tu kena hukum dengan istihalah, kena hukum dengan dak. Kena hukum dengan dak, maka benda tu orang panggil mustahil. Mustahil. Mana? Lemah Tuhan nak kata apa? Dak. Lemah Tuhan ni dak. Kalau begitu lemah Tuhan tu mustahil, kena hukum dengan dak. Lemah Tuhan tu benda yang kena hukum dengan dak, kena hukum dengan istihalah, nama dia mustahil. Lemah Tuhan jadi mustahil. Lepas tu mustahil tu ada tak dekat Allah? Lepas tu terkandung tak dalam makna la ilaha illallah mustahil tu? Tak lah. Kalau mustahil doa tu lemah doa tu. Lemah duk tantu, buta duk tantu, bisu duk kat tu. Kat Tuhan ada bisu jam. Benda tu kalau kena hukum dengan
dengan boleh ataupun jawaz, benda tu orang panggil jaiz. Jaiz. Benda tu orang panggil jaiz. Kalau kena hukum dengan jawaz, nama dia jaiz. Benda yang kena hukum dengan boleh. Boleh sungguh, boleh tak? Mana? Kereta tu bergerak. Boleh. Kalau gitu, kereta tu bergerak kereta tu bergerak kereta tu. Masuk dalam kata apa? Jaiz. Benda yang kena hukum dengan boleh, ataupun padan, ataupun patut, ataupun boleh sungguh, boleh tak. Kat tu. Habis. Tu orang panggil mahkum alaih. Jadi wajib, mustahil, jaiz, tu mahkum, benda yang kena hukum. Mahkum alaih, benda yang kena hukum atas dia. Tadi wujub, istihalah, jawaz, tu orang panggil hukum. Hukum. Sekali tengok kita pergi ni. Kalau boleh nampak hak awal cerita ni masuk dalam kitab senang. Kalau tak nampak hak ni masuk dalam kitab duk rasa macam nampak, maksud dia memang tak nampak pun. Mengaku saya nampak. Lepas tu hakim. Yang ketiga dia hakim. Hakim ni benar orang yang menghukum. Siapa yang menghukum untuk hukum akal ni? Orang yang berakal. Orang tu yang hukum, bukan akal hukum. Akal ni benar. Akal ni alat aja. Alat untuk buat hukum. Hak hukum dia orang tu. Kita ni dengar bunyi bising kat dapur, bawa pelita, orang kampung ni kata pelita picik lah, torchlight, KL torchlight, orang putih lah campur. Orang kampung kata pelita picik, bawa pelita picik pergi duduk suluh dapat tengok kucing. Siapa yang hukum kata kucing? Pelita picik ke orang tu? Orang tu lah. Pelita picik alat guna untuk hukum. Macam tu akal. Akal ni alat guna untuk hukum. Yang hukum orang yang berakal tu lah. Okay. Jadi disandarkan hukum kepada akal tu, bukannya nak habaq kata akal tu yang menghukum. Tu kena bincang lain lah. Habis orang tu. Tengok dia kata, dan erti wajib pada akal itu barang. Dan erti wajib pada akal itu barang. Erti wajib, wajib mana? Hak tadi. Wajib ni masuk dalam kata hukum ke? Tak juga. Tak. Wajib ni mahkum alaih. Mahkum alaih, benda yang kena hukum. Bukan hukum wajib ni. Sebab tu tengok dia kata apa? Dan erti wajib pada akal itu barang-barang tu dah. Tu benda tu. Benda hak kena hukum tu. Tu wajib. Dia bukan hukum. Boleh faham lah? Ni. Macamlah hukum syarak pun sama juga macam tu juga. Cuma hukum syarak tu kita tak tekan lah sangat lah. Kita wajib haram sebab tu tak perlu nak tekan sangat. Hak ni tauhid ni pasal nak kena reti sungguh. Hak mana wujub, hak mana wajib. Jadi kita ceritalah sikit, kena kupaslah sikit. Jadi wajib ni mahkum alaih. Sebab tu dia kata wajib pada akal ni barang. Barang, perkara. Tu wajib. Jadi dia tak sebut hukum kat sini. Dia terus pi mahkum alaih. Dia pi terus kepada benda yang kena hukum tanpa sebut hukum. Dia tak main habaq kata apa? Hukum akal ada 3, wujub, istihalah, jawaz. Kalau matan Umul Barahin kita tengok, matan Umul Barahin, i'lam annal hukmal aqliyya yanhasiru fi 3 aqsamin. Al-wujub wal istihalah wal jawaz. Matan Umul Barahin dia letak awal-awal hukum akal tu, dia letak dulu wujub, istihalah, jawaz. Tu hukum akal. Matan Umul Barahin Imam Sanusi tu. Ibu bagi segala dalil. Umul Barahin. Pondok dia mengaji lah kitab tu.
Orang pergi Mesir mengaji kitab tu juga. Nah, sama lah. Kami duduk pondok pun mengaji juga. Kadang cuma ada beza sikit lah. Macam Mesir dia ada kitab permulaan mereka tak mengaji terus mata Ummul Barahin. Tapi macam pondok ni kebiasaannya mata Ummul Barahin dulu. Lepas tu naik pergi kitab lain. Nah, mesti dia ada susunan hak mereka sendiri. Tapi mengaji hak tu juga. Nah, ni matan Ummul Barahin tu awal-awal sekali Imam Sanusi sebut kata apa? Hukum akal ni 3 bahagi. Yang pertama dia apa dia? Wujub. Yang kedua dia istihalah. Yang ketiga dia jawaz. Tu hukum akal. Lepas tu baru dia pergi fal wajibu. Benda yang kena hukum. Fal wajibu ma la yutasawwaru ma la yutasawwaru fil aqli. Nah, betul? Fil aqli adamuhu. Adamuhu. Betul. Lama tak tengok tentang tu. Lama dah tak tengok. Dia main tu betul tu. Faktor tu. Kalau dia tak main lintah terus hilang kepala tu tak pakai tak ada. Sini nak abang kata apa? Lepas tu Imam Sanusi terus pergi cerita wajib. Mula dia abang dah. Hukum ni apa? Wujub, istihalah, jawaz. Lepas tu baru masuk wajib. Wajib ni benda yang kena hukum. Kat sini ni cerita benda yang kena hukum. Nah, wajib ni hak tadi yang kita abang awal tadi, wajib ni apa? Benda yang kena hukum dengan sungguh, dengan wujud. Tu wajib. Pasal apa musannaf tak mai cerita wujud? Awal cerita wajib terus. Nah, sebab dalam wajib tu ada wujud. Boleh faham tak? Kan wajib ni kena hukum dengan sungguh, dengan wujud. Tu dalam wajib ada wujud. Bila dalam wajib ada wujud, tak ada cerita dah wajib. Tak ada cerita dah wujud. Boleh faham? Dalam wajib ni ada hukum dah, wujud tu. Sebab tu dia tak cerita hukum dah. Dia terus pi kepada benda yang kena hukum. Boleh nampak lah? Ngaji tauhid dia kena ni sikit lah. Dia kena pening sikit. Ada tempat tu dia pening lah. Ada tempat tu dia santai macam tu lah. Habis. Tu sebab dia cerita mahkum alaih. Sebab dalam tu dia ada hukum. Lagi pula ulama letak kaedah kata apa? Ma'rifatul mushtaqi tastalzimu ma'rifatul mushtaqi minhu. Ma'rifatul mushtaqi, mengetahui mushtaq. Mushtaq tu wajib lah. Tastalzimu ma'rifatul mushtaqi minhu. Melazimkan, melazim ia akan mengetahui mushtaq minhu. Mushtaq minhu tu wujud. Yang diambil daripada dia. Wujud. Yang dimushtaqkan daripada dia. Hak tu wujud. Jadi bila kita tahu wajib, lazim kita akan tahu wujud. Sebab tu tak bincang dah wujud. Bincang wajib, tahu wujud. Bincang mustahil, tahu istihalah. Bincang jaiz, tahu jawaz. Boleh. Tu. Habis tu. Sebab tu sifat 20 ni dia tak boleh. Dia tak boleh baca ikut dan lah. Pula orang pun tak pernah berani baca ikut dan. Kalau dia baca ikut dan, tak ada orang erti tak apa. Kalau ada orang erti mampu. Jenah menjawab dia. Sifat 20 ni. Tu. Satu, betul lah. Benda sifat 20 ni dia jarang-jarang nak jadi-jadian tu, dia jarang-jarang. Lepas tu dia pening lah. Bila pening ni, ghalib ni hak mengaji sifat 20 ni tak ramai. Tak ramai hak mengaji sifat 20 ni. Dia rela jadi wahabi tak apa. Senang. Kalau tak pening. Asal tak ada Nabi tak buat, saya buat. Kau tu lah, senang. Kan ada fikir dalil teruk-teruk. Tak ada fikir teruk. Tapi nak ngaji hak belah kita ni susah. Susah lah. Masa dia cukup marah ni. Sifat 20 ni. Duk bagi susah orang. Tak ada susah apa main mengaji lah. Kalau nak marah sifat 20, marah admat juga. Matematik tambahan kena marah. Bagi pening orang. Kalau nak marah sifat 20, marah lagi, banyak lagi subjek yang susah. Awak tak marah, main marah sifat 20 juga. Lagi pula bukannya susah sampai
Susah sangat. Kalau susah sangat, tak ada orang reti. Ni ada orang reti belungguk. Bila belungguk orang reti, dia tak susah sangat. Nah, tinggal kita nak usaha mengaji lah. Dah tak reti ngaji lagi. Tak reti ngaji lagi dah. Malam reti lah nak pergi mana nak. Kot tu. Ni dengar kali susah. Tak payah ngaji. Tak ada zaman Nabi. Buh terus senang. Nah, kena hak tu. Dia kata sifat 20 ni tak ada tu. Tak ada kat Tuhan tu. Tu dia. Takkan wujud tu tak bukan sifat Tuhan. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamuhu min nafsih. Tu bukan sifat Tuhan. Qudrah tu bukan sifat Tuhan. Nah, depoh terus tak ada Tuhan. Nah, hak tu lagi tak tahu Allah. Nah, ayat cak tu lah. Dia kata ayat cak. Habis, dia kata Islam ni mudah beramal tu mudah lah. Nah, tapi nak bahas dia tak mudah juga. Datang nak amal senang lah. Nak amal. Nah, bagaimana nak amal senang? Mas semayang pun tak kena duit. Nah, mas semayang. Nah, bukan orang minta duit pun, mas semayang dapat pahala pula lebih. Nah, tang amal tu senang, tapi tang nak bahas benda ni susah lah, ilmu. Nah, tak payah orang tak punya ilmu lah. Memang susah. Tu kalau paraid pun susah juga. Hak ni kira bubuh terus lah. Kira tak payah ngaji ni, benda susah ni. Hak ni bukan Islam ni mudah. Nah, habis dengan paraid pun jadi tak payah ngaji ya. Benda susah. Kan senang paraid tu. Tak senang juga. Nak banyak benda nak kena ingat lah. Tak senang lah. Dah tak senang nak kata bukan ilmu Islam. Tak juga. Nak ilmu Islam lah. Cuma kita nak amal senang lah. Tapi nak mengaji paraid, nak bagi reti susah. Lepas tu dah reti nak amal lah, nak beda harta. Tak payah sangat. Nak kumpul kira dah reti dah. Tang amal tu mudah, tapi tengah nak reti tu lah. Nak reti tu payah. Tu ilmu. Habis tu. Jadi wajib ni benda yang kena hukum dengan wujud. Sebab tu dia kata wajib pada akal itu barang tu lah benda kena hukum tu. Barang yang tiada tasawur. Tiada tasawur ni tiada boleh digambarkan. Tiada tasawur ni tiada boleh digambarkan pada akal. Pada akal maksudnya pada suluhan akal. Akal kita pada suluhan akal kita ni, kita tak boleh nak gambarkan mana ketiadaannya barang. Tak ada barang tu. Tak boleh nak gambar kata ketiadaannya. Kita pintah lah. Kita pintah tak boleh gambar apa-apa pening. Pening. Pintah cakap, kita ringkaskan macam mana? Wajib ni barang mana? Barang yang tak boleh terima ketiadaan. Ataupun wajib ni hak tak boleh kata tak ada. Tu ketiadaan ni tak ada lah. Tu ketiadaan. Benda ataupun barang ataupun perkara yang tak boleh kata ketiadaan. Gitu. Tak boleh kata ketiadaan, tak boleh kata tak ada. Tak ada dengan ketiadaan sama. Kacau lah. Tak ada dengan ketiadaan. Ataupun tiada dengan ketiadaan. Sama. Sama lah. Tak sama tu. Tak sama tu. Ketiadaan ni kharij. Pada kharij. Kalau tiada ni pada panggil apa? Tiada ni nisbah kita cakap. Tiada, tak ada, itu nisbah kita cakap. Kalau nisbah kharij, kalau benda tu tak ada, nisbah luaran tu, kita tak cakap pun dia memang tak ada. Kita tak cakap pun dia memang tak ada lah. Dia tu ketiadaan orang ni. Boleh nampak lah. Kalau tiada nisbah kalamiah, nisbah sebut kita. Diri benda tu orang panggil ketiadaan. Diri benda hak tak ada tu.
Nah, nama dia ketiadaan, kharij, nisbah khariji hang ni. Nah. Ada beza tu. Nah. Tu ambil arti lah. Jadi tak apalah, kita buh bagi sama. Nah, ketiadaan tiada. Jadi benda tu wajib pada akal ni mudah kita nak kita nak pintah cakap dia, kita nak ringkaskan apa? Perkara yang tak boleh kata tiada. Nah, tak boleh kata tiada. Bila tak boleh kata tiada, maksud dia apa? Ada. Tu je. Tiada lawan dia ada. Pintah ni lagi. Kalau begitu wajib akal ni apa? Perkara yang mesti ada. Senang. Perkara yang mesti ada. Senang tak? Hak mesti ada. Kalau perkara mesti ada tu wajib akal. Okey. Wujud Allah ada tak? Jam tu lah ni. Wujud Allah ada tak? Sungguh tak ada kan? Sungguh tak ada kan? Benda sungguh ni benda ada kan? Wujud Allah ada tak? Diri Allah ada lah. Diri Allah. Zat Allah ada lah. Okey. Wujud dia, sifat wujud. Tahu lah. Nak ada ke tak ada? Tak boleh kata. Wujud ni ada ke tak ada? Wujud ada kan? Kalau ada boleh tengok wujud. Tak boleh tengok. Kalau kita ada ke tak ada? Tak ada. Tak boleh kata tak ada lah. Kenapa tak boleh kata tak ada? Dia sungguh dia ada ke tak? Dia ada kan? Kalau tak ada, tak ada. Ada tak ada? Ada tak ada? Wujud Allah tu ada tak ada? Kalau Allah zat dia ada. Okey, zat Allah ada. Sifat wujud dia? Tak ada. Tak ada. Bila kata tak ada, okey, wajib akal ni benda mesti apa? Wajib akal tadi. Perkara hak mesti ada. Mesti ada. Wujud Allah tak ada. Kalau kita tak masuk dalam kata wajib. Pening lah. Pening lah. Nampak ke mana ni? Sebab tu kat sini ulama takwil. Takwil. Ketiadaan ni ketiadaan dengan makna dak. Tak boleh nampak kod dak tu, tak boleh nampak. Bila tak boleh nak kata dak, maksud dia apa? Perkara tu wajib ni perkara mesti sungguh. Bila kata perkara mesti sungguh, baru masuk wujud. Wujud qidam baqa' baru masuk. Kalau kata perkara mesti ada, wujud tak masuk. Wujud tak masuk, qidam tak masuk, mukhalafah tak masuk apa? Sebab wujud tak ada. Dia cuma sungguh. Benda hak sungguh ni dia bukan ada. Benda hak sungguh ni tak mesti sampai pangkat ada lagi. Tapi kalau benda tu ada, dia tu sungguh. Betul. Dia kena ada sungguh ni. Macam ni lah. Saya ni. Badan saya ada. Okey, ada saya ni ada tak? Tak ada. Kalau ada saya ada, mana? Tang mana ada dia? Tang mana ada tu? Tak boleh nak tunjuk. Tengok pun tengok, bukan tengok ada. Tengok badan saya, reti kata ada. Kalau gitu ada tu benda sungguh saja. Sungguh. Benda sungguh. Jadi macam itulah, ada benda sungguh, benda ada. Dia mudah nak cam ke ni. Ingat ni. Bila kata benda ada, boleh dapat dengan panca indera. Pelihat ke, pendengar ke. Benda ada boleh dapat dengan panca indera. Benda hak sungguh ni, benda hak tak ada lah benda. Ataupun benda hak sungguh ni, benda sungguh kita tak dapat dengan panca indera. Kita cuma reti lah. Reti macam tu lah. Handset ni hitam. Hitam ni ada tak? Tak warna tak? Dapat tak dengan mata kita hitam? Dapat? Ada. Okey, handset ni kecil. Kecil dia, dapat tak dengan mata kita? Tak dapat. Yang kita tengok apa dia? Handset. Lepas tu kita reti kata dia kecil. Kecil dia tu sungguh. Sungguh.
Ha. Sungguh tu ada tak? Tak ada. Nah, tak ada. Kalau ada kita boleh dapat. Cuma kita reti je. Reti. Kita kan boleh dapatkan macam indera, reti je. Ha, macam tu lah. Ada Allah ni sungguh tak naik peringkat ada lagi waktu tu. Nah, bila tak naik peringkat ada, tak naik, dia tak ada lah. Kalau gitu, kalau kita kata wajib ni benda yang mesti ada, wujud dia tak masuk. Ha, ni orang panggil apa? Takrif dia tak jamek. Nah, tak jamek. Dia tak menghimpun. Nah, dia tak himpun semua benda. Maka kita kena takwil lah. Tu yang kita cerita awal tadi. Nah, wujud pada wujud sungguh. Kita hukum dengan sungguh. Wajib pada benda yang dihukumkan dengan wujud. Wujud pada sungguh. Benda yang hukum dengan sungguh. Ha, tu cerita dah awal. Benda tu kena hukum dengan sungguh. Bukan kena hukum dengan ada. Kena hukum dengan sungguh. Ha, barulah dia jamek. Nah, barulah dia menghimpun semua benda. Boleh masuk orang tu wujud Allah, qidam Allah, baqa Allah, mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Ha, dia masuk. Boleh ha? Ha, tu. Ha, tu nah. Baru sebaris ni. Ha, tak apa, pelan-pelan nah. Ha, dia tak boleh kalang kabut. Ha, kok tu. Ha, sebab tu ketiadaan kat sini ni ketiadaan dengan makna tidak ataupun tak. Nah, ketiadaan dengan makna tak. Nah, bila ada lawan dia tak ada. Lawan dia tiada. Tapi bila kata sungguh lawan dia apa dia? Tak. Nah, ayah ada kat rumah? Tak ada. Nah, ayah makan nasi ke ada lagi? Tak. Pasal apa juga ada? Awak tak kata tak ada. Ayah makan nasi ke ada lagi? Tak ada. Ha. Pelik tak? Ha, pelik. Sebab apa? Sebab makan tu benda sungguh. Dia bukan ada. Makan tak ada. Makanan ada lah. Nah, makanan ada. Tapi makan tu sungguh. Nah, ayah makan nasi ada lagi? Tak. Ha, kena. Tapi kata ayah makan nasi ada lagi? Tak ada makan lagi. Nah, ni import Bangla marilah. Nah, jadi dia pening orang nak tahu apa cakap apa ni. Nak tak ada makan, nak tak ada minum. Nah, tu pening semua tu. Ni dak kita kena kata apa? Dak tak makan lagi. Dak. Nah. Tapi kalau tanya ayah ada ke kat rumah, dia tanya benda ada. Tubuh badan tu, diri ayah tu benda ada. Dia tanya benda ada. Kalau tak ada, kita kata tak ada. Nah, boleh jawab tak ada, kena. Sebab dia tanya hak ada. Ayah ada ke? Tak ada. Nak ayah nak balik ke malam ni? Tak ada. Tak kena. Nah, ayah nak balik ke malam ni? Tak. Tak pun kena sebab balik benda sungguh. Nah, benda kita reti macam tu lah. Bukan boleh tengok pun balik tu. Reti. Nah, bila ayah sampai rumah reti kata ayah balik. Tu. Nah. Habis. Jadi ada lawan tak ada. Lepas tu sungguh lawan dak. Kalau kat sini ketiadaan dengan makna dak. Bila kata dak, baru kita pintah, baru kita dapat maksud dia apa? Wajib ni perkara yang mesti sungguh. Nah, mesti sungguh. Gitu. Tengok dia buat contoh sikit. Dia kata apa? Seperti sunyi, jirim daripada gerak dan diam. Tahu lah. Betul itu? Langkau. Nah, seperti mengambil lapang. Mengambil lapang ni mengambil ruang. Nah, mengambil lapang ni maksudnya mengambil ruang. Ambil ruang kosong. Nah, tu mengambil lapang. Ni orang kata bertempat ni. Nah, apa bertempat? Mengambil ruang. Tuhan mengambil ruang tak? Tak. Nah, jadi dia kata seperti mengambil lapang, mengambil ruang bagi jirim. Jirim ni mana jirim? Jirim ni benda yang ambil ruang. Tu jirim. Nah, hak ambil ruang nama dia jirim. Tuhan ambil ruang. Tak. Nah, macam tu lah. Bertempat nama dia jirim. Ini tu lah. Nak ambil ruang bertempat lah. Nah, Tuhan ni bertempat tak? Nah, kalau dia bertempat, dia ambil ruang, dia jirim. Tu. Bila dia jirim, lawazim bagi jirim baru. Kalau gitu Tuhan kena baru. Dulu tak ada, lepas tu baru ada.
Bila baru ke jam. Nah, nanti kita tengok sifat qidam ni. Nah, ada baru ni video tersebar. Nah, dia marah kita kata Tuhan tak ambil tempat, tak ambil ruang. Tuhan tak bertempat. Tak berkait dengan tempat lah. Tuhan tak berkait dengan tempat. Lepas tu dia buat macam mana kalau orang kata Tuhan membuat macam ni lah, buat makhluk ni. Ada waktu buat dia tak? Tu berkait dengan masa boleh, siapa berkait dengan tempat tak boleh. Tak erti. Tak ni. Hak buat tu ataupun mengadakan makhluk tu, hak tu perbuatan Tuhan. Kalau kata sifat pun orang panggil sifat af'al, sifat dengan makna perbuatan. Perbuatan ni memanglah dia berkait dengan masa, waktu ni. Tuhan buat waktu ni, Tuhan buat waktu ni. Perbuatan memanglah. Hak kita kata tak boleh berkait Tuhan tu sifat zat tu. Sifat zat tu. Hak tu yang tak berkait dengan masa. Boleh faham? Zat Tuhan apa semua tu, hak tu tak berkait tu. Tak berkait apa tu. Ni dia duk kiah dengan dengan perbuatan Tuhan lah. Tu kata tak erti. Tak erti. Nak tolak tapi tak erti. Tak kena tempat tu lah. Jadi jirim ni benda yang ambil ruang. Jadi contoh dia ambil ruang. Ni jirim ni dia ambil ruang ni, fak ni. Fak mana sah dia, fak tu lah dia ambil ruang. Kalau macam tu, jirim ni bolehkah jirim ni dia tak ambil ruang? Tak boleh. Sebab jirim dia mesti kena duduk ruang. Kalau itu mengambil ruang bagi jirim ni wajib. Wajib. Benda yang mesti sungguh. Ambil ruang tu ada kan sungguh? Ambil ruang tu ada kan sungguh? Sungguh, reti saja dia ambil ruang. Tu lah. Gitu. Jadi nak ambil ruang bagi jirim ni, masuk dalam kata wajib. Perkara hak mesti sungguh. Kat tu. Kita tak boleh nak nampak kata kalau orang abang kata tadi aku nampak lembu mai ni. Waktu nak mai surau nampak lembu tengok. Lembu tu tak ambil ruang. Ke mana? Hai, hang lembu apa tak ambil ruang ni? Lembu yang kita tak tahu jirim lah. Kita nak hukum kata apa? Mustahil. Mesti kata tak boleh terima terus. Tak boleh terima. Gena lembu ada tak ambil ruang, padahal lembu tu jirim. Dia bukan Tuhan. Tak ambil ruang. Kita fikir tak lepas pi kono ni. Lah. Sungguh kan? Jom aku nak pergi tengok juga. Kawan tu tak hang tu dia. Hang pun lembu. Tak erti. Tak erti. Aku nak test saja lah. Kita pula kenal lah. Aku nak test hang lah. Yang hang pergi percaya pula hang lebih kurang lembu lah. Apa yang tu? Jadi duk pergi percaya benda mustahil. Mana boleh. Tak cerdik lah orang kata. Mustahil lah dia ambil. Dia tak ambil ruang. Mustahil tu tak nampak. Habis yang tu, dan mustahil itu barang wallahualam. Tengok satu lagi. Ni dah lah. Bismillah dia ambil. Ada apa soalan? Tak ada apa lah. Dia main tahun ni payah nak ada soalan lah. Dia main pening ni. Ni tak apa, kita buat dua, dia tak pening kan. Kita tak ambil lah dua-dua susah. Tengok dia kata 2 baris daripada bawah. 2 baris pada bawah kitab Muhimmah muka surat 4. Ni. Qala musannif rahimahullah ta'ala, seperti barang yang datang ia barang. Itu yang tu lah. Seperti barang yang datang ia barang daripada terabal. Terraib. Tu perbetul tu. Bukan terraib apa? Targhib.
Nah, targhib, taraghin, ya apa? Targhibun. Itu targhib. Nah, alif hamzah tu tak ada. Targhibun. Apa targhib? Targhib ni bahasa Arab. Melayu kata nak menggemar. Nah, dia ada targhib, dia ada tarhib. Tarhib ni maksudnya nak menakutkan. Kat sini nak menggemarkan. Nak menganjurkan orang tu lah. Nak menggemarkan orang perempuan ni. Nak menggemarkan orang-orang perempuan supaya taat kepada bapa kalau tak ada suami. Tu targhib kat sini. Nak menggemarkan orang perempuan yang tak ada suami tu supaya taat kepada pak dia, ibu dia, samalah. Pak ibu tu masuk sekali lah. Jadi seperti barang-barang dengan mana cerita. Cerita yang datang ia barang, ia cerita tu daripada targhib, daripada nak menggemarkan pada mereka itu perempuan. Mana bagi hak bagi hak dua ibu bapa. Bagi hak ni bagi tanggungjawab kepada dua ibu bapa. Ni nak menggemarkan itulah. Dan zaujah. Zaujah ni isteri. Saya zaujah tu isteri. Maksud dia apabila dia ni bergelar seorang isteri. Tu. Nak menggemarkan. Kalau dia ni jadi seorang isteri, apa yang patut dia buat? Dia kena jaga hak suami lah. Tapi orang perempuan bila tak ada suami, dia ni dituntut untuk untuk menjaga hak tanggungjawab kepada ibu bapa dia. Kena jaga mak pak dia lah. Betul. Atas barang yang diceritakan ni diceritakan. Cetera tu sama, cetera dicerita ni cetera bahasa tak tahu bahasa term bila. Diceritakan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa sungguhnya ia Sayyidina Umar keluar serta sahabatnya. Sayyidina Umar ni keluar dengan sahabat dia. Maka melihat seorang perempuan menanggung ia perempuan akan seorang yang tua di atas belakang perempuan tu. Dia duk tanggung orang tua belakang dia. Orang tua tu pak dia. Duk tanggung. Pasal kita kata kok-kok lah. Duk kok-kok pak dia. Tapi dia kata menanggung yang ni mengokok. Tak tahu. Bahasa apa? Bahasa Arab dah menanggung kok. Tu. Kok-kok tu. Dukung depan tu. Kan belakang nama dukung tak? Tanggung lah. Menanggung. Kalau bahasa kita lah. Kita ada bahasa khusus dia. Kok-kok lah. Orang tak faham lah. KL dia tak faham lah. You pergi KL cakap, kenapa tak kok ke? Orang KL tentang apa pula ni? Kok ke lah. Dia kata apa? Maka berkata oleh Sayyidina Umar, apa yang kepayahan ini? Apa berkata maksud dia bertanya lah. Dia tanya, Sayyidina Umar tanya, apa kepayahan ini? Apa yang kepayahan ini? Sebab apa nampak kepayahan ni? Nampak susah sangat ni. Siapa ni? Duk kok orang tua ni pimai. Maka menjawab perempuan itu, ya Amirul Mukminin, bahawa sungguhnya ia seorang yang tua tu lah, bapakku. Hak tu pak aku. Dan sungguhnya jadilah ia bapakku tu seperti kanak-kanak. Kanak-kanak. Jadi macam budak-budak. Maksudnya nyanyuk. Nyanyuk. Pak aku ni dah nyanyuk dah. Ni nyanyuk ni, penyakit nyanyuk ni. Jadi macam budak-budak balik lah orang nyanyuk ni tu lah. Tengok dia kata apa? Ingin ia pada tiap-tiap suatu saat ni satu masa. Dan satu saat berkehendak ia bapakku kepada bermain tanah. Nak main tanah lah. Main masak-masak gitu lah. Dia jadi budak-budak balik. Ni penyakit nyanyuk. Penyakit nyanyuk ni Nabi pun minta berlindung.
Nah, kalau dia tak mau penyakit nyanyuk ni. Di antara ubat dia kena kuat baca Quran. Nah, kuat baca Quran insya-Allah lah. Dia tak nyanyuk. Nah, ada lagi doa lah. Minta doa kat Tuhan. Sebab Nabi pun doa macam tu. Kita pun kena doa lah, minta. Nah, jangan bagi nyanyuk. Bila tua tak mahu nyanyuk. Nah, jadi macam budak-budak balik. Ada setengah petua dia kata bagi alim fiqh. Ngaji fiqh bagi alim. Insya-Allah dia tak nyanyuk. Ada yang petua tu. Tapi di antara petua yang ni sangat tu baca Quran lah. Ni ada dalam hadis kalau tak silap. Baca Quran ni. Bagi tak lekat penyakit nyanyuk. Banyakkan baca Quran. Habis. Takut ni main nyanyuk ni jam. Ni kalau main tanah pula. Dia kata main tanah. Seperti bermain kanak-kanak yang kecil. Macam budak-budak kecil duk main. Dan sekali pula meminta ia bapakku akan makan. Dan sekali pula meminta ia bapakku akan minuman. Sak minta makan, sak minta minum. Sak nak makan, sak tak mau makan, nak minum pula. Minum sikit lagi nak makan pula. Maka tiap-tiap ghaib. Ni baru ghaib. Tiap-tiap ghaib ni maksudnya terlindung daripada pandangan. Bila dia tak nampak lah. Tiap-tiap ghaib aku daripadanya. Maksudnya waktu dia tak nampak aku ni. Tak nampak aku tu. Memanggil-manggil ia bapakku akan daku. Dengan tangis-tangis ni menangis. Dia teriak panggil. Mah hanya tu lah. Nak pergi mana tu? Hampir mana pula? Dia teriak lah. Awak tinggal seorang-seorang ni. Budak-budak tu kadang dia tak erti cakap lagi. Teriak saja. Ni masa erti cakap. Tam cakap tu dia tak lupa. Cuma lain dia lupa. Dia teriak. Maka aku tanggung akan dia. Akan bapakku ni. Di atas belakangku. Di mana tempat berkeliling aku. Di mana tempat berkeliling aku maksudnya di mana tempat aku pergi lah. Tang mana aku pi, tang tu aku bawa lah. Lagi tak lampau teriak pula. Itu. Puak dia jadi nyanyuk. Nyanyuk teruk. Jadi dia kata apa? Hingga apabila ingin ia bapakku akan suatu, nescaya aku beri akan dia akan pakku. Dan jikalau tiada dapat, dapat akan suatu yang dia nak tu. Kalau dia tak dapat suatu yang dikenaki tu, maka aku beri akan dia akan bapakku suatu benda ni, yang ni suatu benda yang lain. Aku akan bagi benda hak lain pula, ganti. Kalau kata dia nak aiskrim, aiskrim tak ada waktu tu. Gantilah dengan cik kelak ke apa ke lah. Macam tu lah. Dia nak main hak ni, tak boleh, ganti dengan hak lain. Ni nyanyuk. Nyanyuk. Demikian lagi macam ni lah. Demikian lagi macam ni lah. Hari-hari duduk macam ni. Nak kena heret pimai. Lepas tu dia kata apa? Maka ajaib lah. Ajaib ni maksudnya hairanlah oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun merasa hairan, rasa takjub lah. Kemah sungguh perempuan ni. Dan berkata ia Sayyidina Umar, adakah kamu tahu bahawa sungguhnya kamu sahabat tu, adakah kamu wahai sahabat ni tahu bahawa sungguhnya perempuan ini mendatangkan ia perempuan akan hak bapa. Dia ni dah mendatangkan hak bapa dia dah menunaikan tanggungjawab. Itu. Dia dah menunaikan tanggungjawab bapa dia. Maka sembah mereka itu, jawab mereka itu sahabat tu. Bala ya Amirul Mukminin. Bala ni bahkan wahai Amirul Mukminin. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan aku minta, kalau boleh mana aku berkata seperti yang demikian itu mana bala tu. Kalau boleh aku pun nak jawab macam hangpa jawab juga. Itulah. Bahasa dia kata, kalau boleh aku pun nak jawab macam hangpa jawab juga. Kata perempuan ni memang betul-betul tunai hak
ataupun betul-betul buat tanggungjawab dia dengan pak dia. Bahawa sungguhnya ia perempuan ni mendatangkan akan hak bapak tu. Dan serta ziyadah pula. Ziyadah ni lebih, buat lebih lagi. Tambah lagi, lebih lagi. Bukan kata menunai dah ni, hak ni lebih. Lebih lagi dah pada menunai ni. Maka kata perempuan itu, tersalah engkau ya Amirul Mukminin. Kamu salah ni. Tak betul ni. Sebab apa? Kerana belum lagi aku bayarkan akan hak bapakku ni. Aku tak bayar lagi hak pakku ni. Tak cukup lagi. Bahawa sungguhnya adalah bapakku itu memeliharakan ia bapakku akan aku. Pak aku jaga aku. Dan berdirilah ia bapakku dengan segala asbabku. Berdiri ni maksudnya bekerja, berusaha. Kalau cari duit pun sebab aku. Sebab nak beli hak ni kat aku, sebab nak tolong nak bayar yuran sekolah aku, kira buat kerja fikir anak. Itulah. Bahasa kita kata, pak ni kira buat kerja fikir anak. Dan berkhidmat ia, membantu ia bapakku tu akan aku. Serta mencita-cita ia bapakku tu akan hidup aku. Dia ni ada cita-cita, kalau doa dia pun minta bagi aku ni umur panjang. Itulah. Pak ni ada juga hak jenis pi bunuh anak tu, hak tu jarang-jarang ada. An-nadiru wujuduhu kal ma'dum lah. Benda hak jarang-jarang ni ada macam tak ada lah, kira tak ada. Tapi kebanyakan pak ni dia mesti nak anak dia umur panjang. Tak ada pak ni nak umur anak dia jadi pendek ke, duk minta doa bagi pendek bang anak, tak ada. Pak mesti nak umur panjang. Macam tu juga mak. Mak pun macam tu lah. Jadi dia ni duk cita-cita, pak aku ni duk cita-cita ni akan hidupku dan enggan ia bapak daripada mati aku. Kalau boleh pak aku ni, kalau boleh tak mau aku mati. Mau bagi hidup lah. Dan aku, dan ni padahal aku khidmat akan dia, akan bapak aku. Aku ni duk khidmat kat pak aku. Dan aku berdiri memeliharakan atasnya. Berdiri aku buat kerja lah, memelihara atasnya atas bapak tu. Dan tetapi aku mencita-cita, aku ada cita-cita, aku ada terdetik dalam hati ni, aku akan mati bapak aku tu. Dia memang dia tolong pak dia, tapi dia juga terdetik dalam hati, bila nak mati kawan ni. Tuan ni bila nak mati, dia terdetik tu. Tentu yang tak terbayang tu. Nampak bila kita kalau boleh nak hidup sampai wafat. Tapi matang belah anak ni. Anak belah pak dia tak terdetik tak, bila nak mati, bila mati. Ni perempuan ni tak ada nikah ni. Tak nikah. Nak nikah dengan pak ke tu. Tu yang dia jaga pak dia. Ni kata hebat mana pun seorang anak ni, dia tak boleh lawan pak dengan mak dia, belah dia. Hebat mana seorang anak belah mak dia, belah ayah dia, tak boleh lawan ayah dia, mak dia, belah dia. Tak boleh. Tak boleh nak pergi. Tu payah juga tu. Jadi kat sini orang panggil targhib. Hak ni nak menggemarkan orang perempuan ni yang tak ada suami tu, supaya dia berkhidmat dengan pak dia ataupun mak dia lah. Kat sini dia cerita papa. Masuk sekali lah, mak pun masuk sekali lah. Habis hang tu. Dan telah mengeluarkan oleh Ahmad daripada Anas, telah berkata, ya wallahualam. Ni tak apalah, boleh baca setengah-setengah lah. Wallahualam. Tak apa kot dah.